Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammat wa min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar diberikan kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat al-muqarrabin, ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh saf kepimpinan DNI, Menur Iman, muslimin, muslim hadirat, tak kira di mana sekalipun kita berada, melayari dari barat, kita doakan moga dapat berkat. Dari timur, moga terus makmur. Dari utara, moga terus sejahtera. Dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu, saya mulai dan dahului dengan pernyataan tahmid kesyukuran. Alhamdulillah. Syukur pada Allah atas pertemuan kita bersama pada malam ini melalui platform DNI. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada jilid yang kedua kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah khatamkan dengan bacaan yang sederhana hadis-hadis yang berada pada jilid 1 kitab Riyadhus Salihin yang saya gunakan terbitan daripada Jakim. Dan pada malam ini kita buat sikit catatan. Kalau tuan-tuan nak dapatkan, boleh beli di Shopee pun sebenarnya. Riyadhus Salihin terbitan daripada Jakim, jilid yang kedua, insya-Allah ada dijual di sana. Harganya saya dapatkan RM28 sahaja. Tanpa kita melengahkan masa, insya-Allah pada malam ni kita akan baca dua bab lah kalau berkesempatan, iaitu bab yang pertama kita bacakan pada jilid yang kedua ini berkaitan dengan babun nahyi anil bid'i wa muhdatsatil umur. Bab mengenai larangan melakukan perkara-perkara yang bid'ah dan perkara-perkara yang direka. Muka surat 1 jilid yang kedua ni kalau tuan-tuan, puan-puan dah ada kitab tersebut. Dan pendek sahaja bab ni, kemudian insya-Allah kita akan masuk juga pada perbincangan bab yang kedua, bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab mengenai orang yang melakukan sunnah dalam perkara yang baik ataupun teladan yang baik dan melakukan perkara yang jahat lalu diikuti oleh orang lain. InsyaAllah dua bab kita akan bacakan pada malam ini dan kita akan kupaskan. Bab yang pertama, muka surat yang pertama bagi jemaah yang ada kitab, iaitu babun nahyi anil bid'i wa muhdatsatil umur. Bab mengenai larangan terhadap perkara bid'ah dan perkara yang direka. Apa yang dimaksudkan dengan perkara bid'ah ini? Ini yang kita perlu perincikan supaya kita tidak salah faham. Sebab ada dakwaan mengatakan, oh tahlil itu bid'ah katanya. Yasin itu bid'ah. Doa beramai-ramai selepas solat itu bid'ah, bagai-bagai. Maka kita perlu perincikan apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah tersebut. Ada beberapa dalil Quran dan dalil hadis yang kita baca pada malam ini insya-Allah dalam bab larangan terhadap perkara-perkara bid'ah dan perkara yang direka. Muka surat yang pertama, kata Imam Nawawi dalam huraiannya, setiap perkara yang datang di luar daripada syariat Islam adalah bid'ah. Di luar daripada syariat Islam ini maksudnya langsung tidak ada dalil. Tidak ada dalil, sama ada dalil khusus ataupun dalil umum. Langsung tak ada dalil. Tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in, tidak disebutkan juga di dalam mana-mana pandangan mazhab-mazhab yang empat,
perkara yang jelas bertentangan dengan syariat, maka ia disebut sebagai bid'ah. Ada yang mendakwa, oh baca Yasin malam Jumaat itu perkara yang bid'ah. Sedangkan itu baca Quran. Baca Quran itu ada dalilnya. Kenapa dibaca pada malam Jumaat? Boleh jadi baca pada malam-malam lain, tetapi dibaca pada malam Jumaat tidak menjadi permasalahan. Selagi mana seseorang itu tidak mengkhususkan fadilat tertentu. Contohnya dia khususkan, oh baca Yasin malam Jumaat dapat fadilatnya 100,000 ganjaran pahala. Itu yang dinamakan bid'ah. Sebab apa? Tidak ada dalil khusus maupun dalil umum. Sama ada baca mengharapkan ganjaran pahala tanpa dikhususkan ganjarannya, maka ia tidak dinamakan sebagai bid'ah tersebut. Faham tuan-tuan? Bid'ah ni selagi mana tidak ada dalil umum, dalil khusus dan bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat itu tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Surah Yunus ayat yang ke-32. Maka tidak ada selain daripada hak itu melainkan salah dan karut sahaja, melainkan kesesatan. Selain daripada kebenaran, yang datang itu adalah kesesatan. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, Ma farratna fil kitabi min syai'. Surah Al-An'am ayat 38. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran. Allah sebutkan, dalam Al-Quran ini sudah lengkap kesemuanya. Maka yang menjadi pelengkap kepada Al-Quran itu pastinya hadis-hadis Nabi SAW. Ya, Al-Quran kitab yang lengkap dan yang melengkapkan tafsir ayat Al-Quran dengan ayat-ayat perintah-perintah itu melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dalam Quran tidak disebutkan berapa jumlah rakaat solat, betul tak? Solat maghrib 3 rakaat ada tak dalam Quran? Tak ada. Solat subuh berapa rakaat? Tak ada. Solat isyak berapa rakaat? Tak ada. Solat zuhur, solat asar berapa rakaat? Tak ada. Maka mestilah digabung jalinkan Al-Quran itu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada golongan namanya golongan anti hadis. Pernah dengar tak golongan anti hadis? Golongan anti hadis ni mereka berpegang kepada Quran dan mereka mengatakan cukuplah Quran, kami tak perlu kepada hadis lagi. Ya, Al-Quran itu lengkap, tetapi yang mensyarahkan Al-Quran itu mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran, cara mengebumikan jenazah ada disebutkan tak? Tak ada. Tak ada sebutkan. Cara mengebumikan jenazah, menguruskan dengan memandikan, tak ada disebut. Mengkafankan, tak ada disebut. Mengebumikan, tak ada disebut. Solat jenazah padanya, tak ada disebut. Lalu Al-Quran dan hadis ini mesti berjalan seiring. Melaksanakan ibadat haji dalam Al-Quran tidak disebut rukun tawafnya, sa'inya, melontar jamrahnya. Maka Quran dan hadis dia mesti berjalan seiring. Dan selagi mana dalam ruang lingkup ada dalil umum Al-Quran dan hadis, maka ia tidak dinamakan sebagai bid'ah. Maka jangan cepat membid'ahkan amalan-amalan umat Islam. Jangan cepat. Sebab kena tengok kepada dalil khas, begitu juga dengan dalil am. Dalil yang tidak menyebut secara jelas, tetapi menyebutkan tentang kelebihannya secara umum. Ini dalam bab perkara bid'ah. Begitu juga ayat yang ketiga tu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Muka surat yang kedua. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada sesuatu pertelingkahan, perselisihan, maka kembalilah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian. Dan dalil-dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya inilah jalanku agama Islam yang betul lurus. Maka hendaklah kamu menurut dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang selain daripada Islam, kerana jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Beriman kepada Allah kemudian istiqamah di atas jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Mustaqimah ini hendaklah kamu jadi orang yang istiqamah. Istiqamah menurut perintah Allah, istiqamah meninggalkan larangan Allah. Jalan Allah yang lurus, tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Maka kata Allah, kekal di atas jalan yang tersebut, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu membengkok ke kanan, membengkok ke kiri dengan maksud kamu keluar daripada jalan yang ditetapkan oleh Allah, nescaya ia akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dan dalil yang terakhir daripada Al-Quran pada dalam bab yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Kalau tanda kasih kepada Allah, salah satu tandanya adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 dalil Quran yang kita bacakan dalam bab melarang daripada melakukan perkara bid'ah. Kita kena perincikan perkara bid'ah ni apa dia? Perkara-perkara yang tidak ada langsung dalil, sama ada Al-Quran ataupun dalil hadis, sama ada dalil itu umum ataupun dalil itu khusus. Ada orang kata, Ustaz, tahlil tu bid'ah ke? Tidak. Sebab apa? Ada dalil umum yang menyebutkan tentang kalau kita niatkan bacaan Al-Quran, kita niatkan tasbih, takbir, tahlil, amal orang yang hidup ini akan sampai kepada si mati. Ada banyak dalil umum yang menyebutkan tentang demikian. Contohnya, amal orang yang hidup sampai kepada si mati, kan kita bila lalu di perkuburan kan, kita beri salam pada ahli kubur, betul tak? Kita akan sebut macam mana? Ya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wahai ahli kubur, kami mengucapkan selamat ke atas kamu. Antumus sabiqun, kamu telah mendahului kami. Wa inni insyaallahu bikum lahikun. Wa inni insyaallahu bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami akan mengikuti kamu selepas daripada ini. Ada dalil daripada umum yang menunjukkan amal orang yang hidup sampai kepada si mati. Begitu juga bila kita tahlil, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, itu semua ada pahalanya dan kita niatkan ia sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Sampai tak pahalanya? Sampai. Faham tak? Maknanya selagi mana ada dalil umum,
maka perkara itu tidak boleh dihukumkan sebagai bid'ah. Jangan cepat-cepat menghukumkan perbuatan orang Islam dalam beramal itu dengan mengatakan ia adalah bid'ah. Kita tengok dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Maksud hadis. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengada-adakan perkara yang tiada dalam Islam. Kita garis bawahkan perkataan perkara yang tiada dalam Islam. Tiada dalam Islam ni maknanya tidak ada dalil umum maupun dalil khusus. Dalil umum tak ada, dalil khusus tak ada. Perkara ni memang dia reka-reka. Contohnya, dia nak buat solat subuh 3 rakaat katanya. Makin banyak, makin bagus. Benda tu tak ada. Tak ada dalam Islam. Sebab ditetapkan 2. Maka dia buat benda yang baru. Maka itulah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Faham tak? Dia nak puasa. Katanya saya nak puasa ni bermula subuh sehingga waktu zuhur. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil. Sama ada umum ataupun dalil khusus. Maka di situlah yang dimaksudkan perkara yang tiada di dalam Islam. Sama ada kita dengar orang kata, oh baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Itu no. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalil umum, dalil khususnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang mengada-adakan perkara yang tiada dalam Islam, maka perkara itu wajib ditolak. Maknanya tidak boleh dicontohi dan diamalkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyarul A'lam Nubala, dalam bab biodata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menjelaskan Abu Hurairah setiap kali sebelum dia tidur, dia akan menyimpulkan ikatan-ikatan getah ataupun talinya sebanyak 2,000 ikatan, dan setiap ikatan itu dia akan melakukan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil dia mengikat dengan ikatan. Nabi SAW tak pernah ajar, awak wahai Abu Hurairah, sebelum awak tidur, awak simpulkanlah ikatan getah itu 2,000 ikatan. Tak ada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia buat sendiri, dia melakukannya sendiri. Dalam keadaan demikian, adakah perkara itu perkara bid'ah? Tidak. Sebab ada dalil umum yang menyebutkan dan memberi galakan agar kita sentiasa mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Berapa sahaja jumlahnya, terserah. Faham tak? Seorang sahabat, sebagai contoh, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni, Nabi SAW pernah katakan, Ya Bilal, sami'tu dafana laika baina yadayal fil jannah. Wahai Bilal, saya dengar tapak kaki awak ni sudah berjalan-jalan dalam syurga. Bima fa'alta ya Bilal. Amal apa yang awak lakukan wahai Bilal? Awak hidup lagi tapi tapak kaki awak saya dengar dalam syurga. Awak buat apa? Kata Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, setiap kali saya ambil wuduk, saya pastikan melaksanakan 2 rakaat selepas wuduk. Ketika itu Rasulullah SAW belum mengajarkan pada Bilal bin Rabah tentang solat sunat wuduk. Tapi Bilal melakukan perkara yang Rasulullah SAW tidak ajarkan ketika itu. Dan Rasulullah SAW mengakui
perbuatan Bilal tersebut. Maknanya sahabat buat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akui perbuatan yang Rasulullah ketika itu tidak pernah mengajarkannya pula lagi. Maka tidak boleh dihukumkan perbuatan itu sebagai bid'ah. Ini kita jelaskan supaya umat tidak bermudah-mudah mendakwa dan menuduh orang yang melakukan sesuatu perbuatan itu, lalu dia mudah saja mengatakan, oh ini buat bid'ah, ini pelaku bid'ah dan sebagainya. Ini kita perlu perincikan. Bid'ah perbuatan yang tidak ada asal usul dari agama, sama ada dalil umum maupun dalil khusus. Itu dalil yang pertama kita bacakan. Kemudian dalil yang kedua. Muka surat 4 dalam kitab kita ni. Masih lagi dalam bab larangan melakukan perkara-perkara yang direka. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah sahabat yang ke-6 paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang kelima paling banyak meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas, yang keenam yang paling banyak meriwayatkan hadis dalam kalangan sahabat, perawi hadis yang kita nak baca inilah namanya Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kita kongsikan pada malam ni. Saya ulang sekali lagi. Kalau nak buat catatan, nombor 1 Abu Hurairah, nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 yang paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, nombor 5 yang paling banyak meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keenam, perawi hadis yang kita nak baca ni namanya Jabir bin Abdullah. Dan nombor 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Kita baca hadis riwayat Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Matannya dalam bahasa Arab. Kemudian kita akan terjemahkan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. Rawahu Muslim. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kalau boleh kita garis bawahkan kalimah berkhutbah di sini merujuk kepada khutbah hari Jumaat. Baginda ketika berkhutbah hari Jumaat, kedua-dua matanya menjadi merah. Merah ni maknanya penuh perasaan.
Bukan baca khutbah tu menyebabkan ramai tertidur sekarang ni, khatib-khatib. Khatib-khatib Jumaat, ingat, Nabi SAW berkhutbah, matanya menjadi merah. Kemudian, suaranya sangat kuat. Suaranya sangat kuat. Dan bersangatan marahnya, maknanya suaranya yang kuat ni, marahnya itu seolah-olah junjungan seorang ketua tentera yang sedang memberi peringatan kepada tenteranya. Rasulullah SAW di atas mimbar, matanya merah, suaranya kuat, dia menyampaikan dengan penuh perasaan seperti ketua panglima yang memberi arahan kepada tentera-tenteranya. Itu salah satu sifat khutbah ataupun penyampaian Nabi SAW dalam khutbah Jumaat. Khatib-khatib ni, imam-imam kena ambil perhatian. Sebab ramai hari Jumaat orang buat main telefon saja dengan khatib berkhutbah. Kita tidaklah menyalahkan khatib sepenuhnya, tapi adalah khatib dia gaya bahasa khutbahnya itu menyebabkan orang tidak semangat untuk mendengar khutbah ataupun orang tidur ketika khutbah. Jadi dia kena hadiri kursus-kursus menyampaikan khutbah yang efektif. Kena belajarlah. Khatib kena upgradekan ilmu dia supaya orang tertarik bila dengar dia menyampaikan khutbah. Sebab kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW menyampaikan dengan penuh penghayatan. Baginda bersabda, berjaga-jagalah. Pada pagi atau pada petang musuh akan menyerang kamu semua. Baginda bersabda lagi, masa di antara aku diutuskan dengan datangnya hari kiamat, bagaikan dua jari ini. Baginda merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Gini. Rasulullah SAW katakan, aku dengan hari kiamat ni bila aku bangkit saja, aku diutuskan sebagai Rasul, maka jarak antara kiamat itu seperti ini dekatnya. Sebab bila bangkit Rasul yang terakhir, tidak ada lagi Rasul selepasnya. Ada belon berjuntaian di papan skrin itu. Kemudian, baginda pun merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Baginda bersabda lagi, seterusnya, sesungguhnya sebaik-baik percakapan adalah Al-Quran. Ucapan yang paling baik adalah Quran. Tak ada benda lain nak cakap, baca Quran. Rasulullah SAW bagi tahu begitu. Sebaik-baik percakapan Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah hadis Nabi SAW. Muka surat 5, sejahat-jahat perkara ialah yang diada-adakan setiap yang bid'ah itu sesat. Banyak sekarang ni kan, orang melakukan perkara bid'ah. Bid'ah yang tidak ada asal usul daripada agama. Awak makan air rendaman kaki ni contohnya kan. Rendaman kaki, rendaman rambut. Dan ini bukan cerita kita kutip tepi jalan, tidak. Ini hakikat yang berlaku yang dilaporkan oleh pihak berkuasa. Abu Ya tidak mati contoh kan. Dia hanyalah gaib sahaja. Hasil daripada makan sekian-sekian ni awak layak mendapat syafaat. Ini yang dimaksudkan dengan perkara bid'ah yang tidak ada nas dan sandaran daripada agama. Ada satu kes, saya tadi diberi taklimat oleh pihak polis PDRM Bukit Aman cawangan siasatan ajaran-ajaran sesat. Salah satu orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi, sebab apa? Dia obatkan, dia merawat seorang yang ada kanser, kemudian orang yang dia rawatkan tu sembuh. Bila sembuh,
maka orang katakan, oh inilah penyembuh, inilah penyembuh. Dia bawa orang lain pun, Allah beri kepada dia kesembuhan, hilang kesakitan, maka dia mula diangkat oleh pengikut-pengikutnya, maka ketika itulah dia mendakwa dirinya adalah Imam Mahdi. Ada satu kes orang Melayu yang berada di Madinah, dia mengaku dirinya Imam Mahdi. Ini dikongsikan oleh orang yang menyampaikan tadi satu talk saya pergi di Masjid Saidina Abu Bakar Bangsa tadi, taklimat berkaitan dengan ajaran sesat. Bermulanya apa dia? Pengikutnya mula mengangkat seseorang itu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ini yang dikatakan sebagai bid'ah. Mendakwa yang asal usul daripada agama tak ada. Ada juga dia menunggang agama dengan macam mana? Dia jual madu lebah, lalu dia katakan lebah-lebah mereka jual ni berkualiti sebab lebah-lebah ini pernah menyengat pelajar-pelajar tahfiz. La ilaha illallah. Dia dakwa demikian. Dia nak jual lebah dia ni, madu lebah yang baik. Pernah menyengat pelajar tahfiz. Ada kes ni dia ceritakan. Ada kes tu, ni disebut perkara bid'ah dalam agama. Tak ada sumber. Tak ada sumber pun. Ada satu kes dia nak lariskan jualan dia. Dia dakwa ayam dia ni ayam yang patuh syariah. Ayam pun ada patuh syariah. Sebab apa? Dia katakan kandang ayam itu diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran. Ayam dengar ayat-ayat Al-Quran. La ilaha illallah. Quran tu turun pada manusia. Ni perkara bid'ah yang dia lakukan. Maka timbullah ajaran-ajaran sesat. Sebab tu antara pesanan Nabi SAW, Rasulullah sebut, sejahat-jahat perkara ialah mereka mengada-adakan benda yang bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat. Rasulullah SAW ingatkan. Seterusnya baginda SAW bersabda, aku adalah lebih utama terhadap setiap mukmin daripada mukmin itu terhadap dirinya sendiri. Kalau kamu nak ikut aku, ikut sunnahku, ikut yang aku sampaikan, sama ada dalam bentuk suruhan ataupun larangan. Sesiapa yang mati meninggalkan harta, harta itu adalah hak warisnya, dan sesiapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak dan keluarga maka kembali kepadaku dan menjadi tanggungjawabku. Maka Rasulullah SAW ingatkan, awak kalau nak ikut maka ikutlah saya. Sebab itu di dalam hadis lain baginda SAW sebut, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Awak berpegang kepada Quran dan hadis, awak tidak akan sesat selama-lamanya. Addu alaihi bin nawajis, genggamlah ia dengan gigi garhammu. Ini pesanan Rasulullah SAW dalam bab melarang daripada perkara bid'ah. Ada masa lagi kita ambil bab yang kedua malam ni, boleh kita ambil dua bab malam ni insya-Allah. Muka surat yang ke-7 dalam kitab kita. Nah, bagi jemaah yang belum dapatkan kitab, boleh beli di Shopee, kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Jilid yang kedua. Terbitan daripada Jakim. Bab yang kedua iaitu babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab mengenai orang yang menunjukkan contoh teladan yang baik dan dia juga menunjukkan perkara yang buruk lalu diikuti oleh orang lain. Dia buat baik, orang ikut, dia dapat ganjaran pahala jariah, pahala yang berterusan. Namun kalau dia buat benda dok senonoh, orang lain ikut sebab dia juga mendapat dosa jariah sebab orang buat dosa tu sebab dia yang memulakan dosa tersebut. Sebagai contoh kan, siapa yang menjadi pengasas ataupun jawatan kuasa yang awal menubuhkan GNI ni kan, Gemah Nur Iman. Ini adalah satu sunnah yang baik, perkara yang baik. Walaupun mungkin pengasasnya, mungkin contoh sudah tidak ada.
ataupun sudah meninggal dunia, ataupun sudah apalah tak terlibat lagi ke, dia serahkan pada yang lain ke. Tetapi kebaikan itu boleh berterusan. Jawatan kuasa penaja yang awal-awal mengasaskannya itu telah menunjukkan satu perkara yang baik dan pahalanya itu akan berterusan. Itu disebut sebagai sanna sunnatan hasanatan. Dia menunjukkan satu contoh yang baik dan contoh itu diikuti oleh generasi-generasi seterusnya yang memulakan itulah antara yang akan mendapat pahala jariah berterusan selagi mana page GNI ini masih ada. Itu maksud sanna sunnatan hasanatan. Kita baca dulu dalil-dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis. Setiap orang adalah digalakkan berlumba-lumba melakukan kebaikan dalam hidup supaya dapat dicontohi oleh orang lain di dalam masyarakat ketika itu atau selepasnya. Kata Imam Nawawi, kita digalakkan untuk fastabiqul khairat, berlumba buat baik. Mungkin kebaikan itu orang tidak nampak. Mungkin orang tak nampak ataupun kebaikan itu sikit ataupun kecil. Tetapi kebaikan yang sikit, kecil, yang tak dipandang orang, kebanyakannya tidak disedari oleh orang, tetapi kebaikan itu menyebabkan orang lain terima manfaatnya ataupun diikuti oleh generasi yang lain, maka yang memulakan itu dia akan dapat pahala. Di samping itu hendaklah dijauhi perkara yang tidak diredai Allah, kerana amalan yang keji akan ada pengikutnya di kemudian hari. Dia yang memulakan buat benda yang tak senonoh, diikuti oleh orang lain. Walaupun dia yang mula-mula ni dah meninggal dunia dah, tetapi oleh kerana perbuatannya itu diikuti oleh orang lain, dia tetap mendapat saham dosa walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini yang disebut sebagai sunnatan sayyi'atan, perkara buruk yang diikuti orang. Dia contohnya, dia yang pernah bawa orang lain ke konsep-konsep yang laga. Dia orang lain tak pernah pergi pun, tapi guna kereta dia bawa ke konsep-konsep yang laga, cucuk bintang sikit. Akhirnya dia dah bertaubat dah. Dia mungkin dah bertaubat dah. Tapi orang lain buat tu sebab dia. La ilaha illallah. Dia akan dapat juga debu-debu daripada perbuatan dosanya tadi. Dia bertaubat tu diri dia. Tetapi orang lain buat tu sebab mengikuti apa yang dia tunjukkan tadi. Maka dilarang untuk memulakan perbuatan yang buruk kerana bila diikuti bersambung dosa jariahnya sampai bila-bila. Kita doakan walaupun dia sudah bertaubat dan dia tidak mengulangi lagi, kita mengharapkan keikhlasan daripada taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dosa jariahnya bersambung di atas perbuatan orang lain, kita mengharapkan di padang mahsyar Allah mengampunkan dosa-dosa di atas kelemahannya pada waktu yang dahulu, pada zaman jahiliyahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala berfirman, dalil yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati apabila melihatnya. Dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Apa maksud waja'alna lil muttaqina imama? Kita garis bawahkan ayat waja'alna lil muttaqina imama, biarlah kami menjadi ikutan pada perkara-perkara bertakwa. Maknanya, biarlah kami ini yang menjadi pencetus kepada perkara-perkara baik, lalu diikuti oleh orang lain.
Itu salah satu doa daripada Quran. Bukan saja kita minta, ya Allah berilah isteri yang solehah. Isteri yang solehah bukan salah lihat. Jangan salah faham. Lepas tu kita minta zuriat qurrata a'yun. Anak yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun ni menjadi penyejuk mata. Qurrata a'yun bukan mangkuk hayun. Jangan salah dengar. Qurrata a'yun. Yang sejuk mata memandang. Kalau mangkuk hayun tak daya juga nak melayar je. La ilaha illallah, bergaduh petang siang malam. Dan kita minta juga waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pencetus kepada perkara bertakwa. Kami buat diikuti kebaikannya oleh orang lain. Mudah-mudahan kita demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalil yang kedua. Muka surat yang ke-7. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Maksudnya, dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Orang-orang bertakwa itu diharapkan untuk mereka ini jadi ketua yang menjadi ikutan dalam kebaikan itu oleh orang-orang yang lain. Bila kita buat baik, kita mengharapkan kebaikan itu diikuti, maka pahala itulah disebut sebagai pahala jariah yang akan berterusan sampai bila-bila. Kemudian dalil daripada hadis, ada 2 hadis. Panjang hadisnya. Kita baca matannya, kemudian kita akan huraikan. 2 dalil ni. An Abi Amrin wa Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dulu bahasa Arab, panjang hadis dia ni. Faja'ahu qaumun uratun mujtabin namari awil aba'i mutaqallidis suyuf ammatuhun min mudari bal kulluhum min mudar. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهن من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Rawahu Muslim. Panjang hadisnya. Kita singkatkan. Daripada Abu Amru dan Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu katanya, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu awal siang, baginda didatangi oleh seorang kaum yang tidak berpakaian, sedang memakai pakaian bulu yang berjalur-jalur seperti belang harimau. Maknanya pakaiannya itu ada menampakkan tubuh badannya, lelaki tersebut. Dengan cara memasukkan kepala mereka pada pertengahan atau memakai baju kelubung dan menyendang pedang pada leher mereka.
Pada umumnya mereka daripada kabilah Mudar. Bahkan keseluruhan mereka memang daripada Mudar. Mudar ni salah satu daripada kabilah Aus, Khadrat, Mudar, Quraisy, Hashim. Salah satu kaumnya kaum Mudar. Maka berubahlah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala melihat mereka dalam keadaan sangat fakir. Dia ni orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar kembali sambil menyuruh Bilal melaungkan azan. Lalu Bilal pun melaungkan azan dan qamat untuk sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur pada waktu itu. Kemudian junjungan berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat yang bermaksud, wahai manusia, takutlah kamu akan Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu. Sehingga akhir ayat yang bermaksud sesungguhnya Allah terhadap kamu amat mengintip. Dan ayat yang lain daripada suratul Hasyr ayat yang ke-18 yang bermaksud bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri memerhatikan apa dia yang telah mereka sediakan daripada amalan-amalannya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Seorang lelaki mensedekahkan daripada dinarnya, dari dirhamnya, pakaiannya, daripada segantang gandum dan segantang kurmanya, sehingga baginda bersabda, walaupun dengan secebis kurma juga baik. Maka datanglah seorang lelaki daripada golongan Ansar membawa satu uncang yang hampir-hampir tidak muat tapak tangan memegangnya, bahkan sesungguhnya lemah. Kemudian dituruti oleh manusia lain memberi seberapa yang terdaya. Muka surat 10. Akhirnya aku lihat terdapat 2 lungguk daripada makanan dan pakaian yang aku lihat. Muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri seolah bercahaya kerana kegembiraan. Lantas baginda pun bersabda, sesiapa yang telah melakukan satu teladan yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala kebaikan. Ayat ni yang kita nak garis bawahkan. Baginda menyebut, sesiapa yang melakukan satu teladan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala kebaikan itu, dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu sesudahnya dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala mereka. Subhanallah. Dia buat baik, kemudian kebaikannya itu diikuti. Orang yang mengikuti kebaikannya itu, yang mula-mula tu akan dapat pahala semua orang yang buat baik kerana mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangkan pahala orang yang mengikuti tersebut. Maka dia dapat bonus. Dia buat baik, dia dah dapat bahagian dia. Orang yang mengikutinya, tak kiralah berapa ramai, kebaikannya itu dapat pada orang yang mula-mula dan tidak mengurangi sedikit pun orang yang mengikuti kebaikan tersebut dari sudut pahalanya. Dan sesiapa yang telah melakukan teladan yang jahat, dia buat jahat mula-mula sekali, namun kejahatannya itu diikuti oleh orang lain, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkan kejahatan itu sesudahnya dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada dosa mereka. Subhanallah. Ini yang dinamakan sebagai dosa jariah. Dosa yang akan berterusan. Sebab apa? Dia yang memulakan kejahatan tersebut lalu diikuti oleh orang lain. Itu hadis yang panjang yang kita bacakan. Pengajarannya, buatlah baik dan ajaklah orang mengikuti kebaikan tersebut, kerana kebaikan itu akan kembali kepada kita yang memulakan kebaikan. Last sekali pada malam ni, hadis yang kedua. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, muka surat 11. Qala laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala bani adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Baginda bersabda, tiada seorang yang dibunuh secara zalim melainkan dikenakan habuan daripada dosa pembunuhan orang itu ke atas anak Adam yang pertama, Qabil. Yang melakukan pembunuhan secara zalim ni adalah anak Nabi Adam namanya Qabil. Dia membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil kerana beliaulah manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan setiap pembunuhan yang dilakukan secara zalim ke atas orang yang tidak berhak nyawanya diambil, maka dosanya itu berterusan kepada pelaku yang pertama. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Walaupun dia itu adalah anak Nabi Adam sendiri, tetapi pembunuhan itu dia yang memulakan, dia juga mendapat saham daripada contoh yang tidak baik yang pernah ditunjukkan oleh Qabil tersebut. Itu selesai dua hadis yang kita bacakan dalam bab sunnatan hasanatan, menunjukkan perkara yang baik, ataupun sunnatan sayyiatan, menunjukkan contoh yang buruk, akan memberi kesan kepada orang yang mula-mula melakukannya dari sudut pahala maupun dosa. Alhamdulillah pada malam ini kita telah selesai membaca secara sederhana dua bab daripada kitab Riyadhus Salihin pada jilid yang kedua ini. InsyaAllah kesempatan akan datang kita akan baca pada bab yang ketiga muka surat 13, iaitu babun fid dalalati 'alal khair wad du'a ila huda aw dalalah. Bab mengenai menunjukkan ke arah kebaikan dan menyeru ke arah petunjuk ataupun kesesatan. Ini kita akan bahaskan pada pertemuan kita akan datang insya-Allah. Wallahu alam, saya rasa sekadar itu dahulu pada malam ini. Saya serahkan kembali pada moderator, dipersilakan. Ustaz, boleh buka soalan ataupun macam mana? Kita terus tutup ke macam mana tu? Kalau ada soalan boleh kita buka dua soalan ke? Kalau ada. Baik, kita raikan dua soalan daripada jemaah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, ni bab lain lah kan. Ada yang kata kita tandas di rumah kita sekali, bilik air sekali tandas kan. Kalau kita nak ambil wuduk, kita baca, boleh ke baca bismillah? Ke baca dalam hati je? Okey. Ada yang kata boleh. Ada yang kata, ustaz-ustaz yang kedua kata tak boleh. Okey. Sebab baca nama Allah dalam terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Larangan membaca bismillah ataupun menyebut nama Allah sekiranya bilik mandi itu yang padanya ada tempat pembuangan najis, itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebab itu doa selepas masuk tandas kan, kita keluar daripada tandas tu, apa kita bacakan doanya? Kita baca ghufranak. Betul tak? Doa keluar tandas. Kalau betul, kalau doa masuk tandas ni, apa dia? Doa masuk tandas, siapa ingat? Siapa ingat doa masuk tandas? Allahumma inni minal khubsi minal qaba'is. Itu doa masuk tandas. Kita menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam tandas. Sebelum tapi masuk kan? doa sebelum masuk tu kita baca doa dan kita menyebut nama Allah. Namun bila kita keluar daripada tandas, kita baca doa ghufranaka. Ya Allah, aku mohon ampun daripada Engkau. Ghufranaka. Sebab apa kita mohon ampun kepada Allah? Kerana kita tidak menyebut nama Allah ketika berada dalam tandas. Apa maknanya? Tidak boleh menyebut nama Allah ketika berada di dalam tandas yang padanya ada tempat pembuangan najis. Maka kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, maafkanlah aku sebab tak sebut namamu tadi. Tapi sekiranya tempat tersebut tidak ada padanya tempat pembuangan najis, boleh menyebut nama Allah. Sekiranya tempat itu tempat ambil wuduk saja. Ketika tu dibenarkan. Kita sebut dalam hati kan Ustaz? Kalau tempat tersebut ada tempat
tandas tadi ada tempat pembuangan najis, maka hanya disebut nama hati saja. Ketika kita nak berwuduk, nak baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, hanya disebutkan dalam hati. Jelas Jelas Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama. Okay, kita raikan satu lagi soalan. Kalau ada dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya nak bertanya berkenaan dengan anak Nabi Adam yang Qabil tadi tu. Okey. Jadinya Qabil tu masuk neraka ke Ustaz? Qabil tu dia macam ni. Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan masuk syurga. Mentauhidkan Allah, dia masuk syurga. Tak kiralah sesiapa. Tetapi dosa membunuh itu termasuk daripada dosa besar. Dia akan dimasukkan dahulu ke dalam neraka. Setelah mana selesai dosa daripada pembunuhannya, kalau dia termasuk dalam kalangan ahli tauhid, dia pasti akan masuk syurga. Tetapi dosa yang membunuhnya itu menyebabkan dia akan berada dahulu di dalam neraka. Itu confirm dia akan berada dalam neraka dahulu. Sebab dosa pembunuhan. Namun, sekiranya dia termasuk dalam kalangan ahli tauhid yang mentauhidkan Allah, itu kita tak tahu. Kita tak tahu. Wallahu alam, dia ada dah termasuk dalam kalangan ahli tauhid ataupun tidak. Satu hari nanti pasti dia akan masuk syurga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Akan dikeluarkan sesiapa sahaja daripada neraka selagi mana ada iman kepada Allah walaupun sekecil zarah sekalipun. Wallahu a'lam. Kiranya dosa pembunuhan daripada sehingga ke hari kiamat yang dia akan tanggung lah kan? Dia akan tanggung. Dia akan tanggung. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Jadi saya mohon tutup dulu Ustaz ya. Boleh, silakan. Silakan. Alhamdulillah, usai sebuah pengajian Riyadhus Solihin jilid kedua tentang larangan buat bid'ah dan mengada-ngada dalam urusan Allah, dalam urusan agama dengan kelancaran, dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu kita dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi pada malam ini. Jazakallahu khairan buat Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusof atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat para hadirin yang dikasihi dan juga para ahli tadbir urus Gemenur Iman. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan segala kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah pilih lagi untuk kuliah Isyak pada 9.30 malam nanti bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan pengajian Tafsir Nurul Ihsan jilid keempat. Saya Adik Irma binti Sukir dan pihak pengurusan mohon ampun dan maaf atas hilaf dan kelemahan kami dalam mengacarakan kuliah malam ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di taman-taman ilmu ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafaranan suratul Az daripada Al-Fadil Ustaz yang disegani sehingga kita bertemu lagi akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Az. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Terima kasih GNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.